اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati di sekelilingnya, bagi memperlihatkan sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Kami, kata Allah. Dan Dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Surahul Azim, surah Al-Isra, ayat yang pertama. Muslimin muslimat, tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kehadrat Allah. Kita sudah berada di bulan yang ke-7 di dalam kalender Islam, bulan Isra wa Mi'raj. Banyaklah perkara yang kita boleh mengambil iktibar daripadanya di bulan Rajab ini, sebab ianya bulan yang berjiran dengan jiran bulan Ramadan, iaitu Sya'ban. Bahang Ramadan itu sudah dirasai. Bahkan sahabat-sahabat Nabi 6 bulan sebelum Ramadan mereka dah buat persiapan. 6 months before, sahabat-sahabat mereka dah ada persiapan, persediaan untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan bulan Rajab ini, selain daripada peristiwa Isra wa Mi'raj, maka bulan yang dituntut supaya kita beramal dengan puasa sunat. Kita berpuasa sunat Senin Khamis, Ayyamul Bid, puasa hari putih. Sebab ada juga yang ramai bertanya, ada ke puasa sunat 1 Rajab? Pun nak jawab tuan-tuan, puasa sunat Rajab pun tak ada. Cuma puasa sunat seperti mana yang kita dah amalkan Senin Khamis, puasa hari putih, buat. Kalau nak khususkan saja ke puasa esok hari, puasa sunat 1 Rajab kerana Allah, tak ada hadis yang menyatakan ada puasa sunat 1 Rajab. Yang kedua, ada orang buat puasa sunat Isra Mi'raj, ini pun haru biru. Tak ada dalam kitab puasa sunat Isra Mi'raj. Sebab di kalangan ulama pun khilaf tanggal tarikh berlakunya peristiwa Isra Mi'raj. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Imam Sya'rawi, pengarang kitab Isra wa Mi'raj, dia pun tak menyebut tanggal Isra Mi'raj itu 27 Rajab. Tak berani dia. Cuma dia menyatakan di bulan Rajab, itu saja. Ada ulama menyebut awal, ada yang mengatakan pertengahan, ada ulama kata Isra Mi'raj di hujung Rajab, ada yang kata 27 Rajab. Dan ada ulama yang menyatakan Isra Mi'raj berlaku di luar bulan Rajab. Ini berbagai-bagai pandangan. Jadi tak adalah puasa Isra Mi'raj. Jangan kita melakukan suatu benda yang bid'ah. Inna asdaqal hadits kitabullah, khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Sebaik-baik perkataan iaitu daripada kitab Allah, Quran. Sebaik-baik hidayah petunjuk yang kita ambil daripada Nabi SAW. Dan seburuk-buruk perkara yang diada-adakan bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu neraka tempat. Cuma kita ambil kelonggaran Imam Syafi'i meletakkan al-bid'ah bid'atani. Bid'ah ni ada 2. Yang pertama bid'atu hasanah, bid'ah yang baik. Yang kedua bid'atu sayyi'ah au mazmumah au dalalah. Imam Syafi'i kata bid'ah yang kedua yang sesat, yang
buruk, yang keji, ya, yang mungkar. Jadi kita ambil lah bid'ah yang hasanah. Tapi bab puasa Isra Mi'raj ni, ini memanglah puasa juga, tapi Nabi tak buat, kita buat. Jadi tak ada sandaran daripada Nabi. Ya, apa Nabi kata, laisa minhu. Nabi kata barang siapa man ahdatsa fi amri diniha laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan, yang buat amalan yang aku tak buat, Nabi kata fahuwa raddun, amalan itu tertolak, ditolak. Jadi ingat tuan, maknanya Rejab ni hati-hati, macam-macam. Semayang sunat raghaib ada juga, ya. Bukan sunat ghaib, sunat raghaib, tak silap 12 rakaat kot pada minggu awal pertama di bulan Rejab. Ini pun tak ada dalam sunnah dan tak ada hadis yang sahih. Dan kita berdoalah, doa berada di bulan Rejab, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Setiap hari, setiap waktu semayang, lepas semayang, doa ni. Nak tidur pun boleh juga baca, supaya Allah berkati kita di bulan Rejab, Sya'ban, dan panjang umur kita sehingga ke bulan Ramadan. Itu kita amalkanlah, ya. Walaupun status bukan hadis sahih, tapi kita ambil sebagai fadail amal, doa yang dianjurkan tadi. Dan begitu juga ada yang sebut hadis, ada yang sebut ini kata Imam Syafi'i. Dan kalau hadis pun dia bukan hadis yang sahih, iaitu Nabi menyatakan ataupun Imam Syafi'i menyebut khamsul layalin, 5 malam la turaddu fihinna da'wah, doa hamba Allah tidak ditolak oleh Allah, kata Rasulullah. Ataupun kata Imam Syafi'i, iaitu malam pertama daripada 5 malam, lailatun min awali Rajabin, malam pertama di awal bulan Rejab. Bila ni? Hari Jumaat, malam Sabtu. Jadi kita dapat 2, satu malam Jumaat, besoknya hari Jumaat, malamnya itu malam Sabtu. Jadi 1 Rejab ni yang Nabi kata ataupun Imam Syafi'i sebut doa tak ditolak. Malam ni dah jadi malam yang ketiga. Semalam, malam tadi dan malam yang kedua. Jadi kita berada hari Jumaat kemarin malam. Tengok masa begitu laju, pantas berlalu. Diam-diam dah sampai kita pada 3 bulan Rejab dah. Malam ni 3 Rejab. Makna kurang lagi 60 hari. Lebih kurang 57 hari, 56 hari lagi kita nak puasa, tuan-tuan. Masa begitu cepat berlalu, cepat, pantas, tak terkejar kita. Yuk Allah, nak mengejar Liverpool, kalah semalam 3-1 kan. Yang minat Liverpool bungkus habis. Liverpool punya laju pun semalam anda habis, kalah dengan siapa semalam? Yang rajin tengok bola lah kan. Saya menyebut je, tak ada apa-apa nak minat sikit, tak ada apa-apa minat bola ni, ya. Baik, itu disebut malam yang kedua, walailatul nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ada chance lagi lah bulan depan insya-Allah, mudahan sempat kita kalau umur panjang. Yang ketiga, walailatul Jumaat. Ini tadi kembar, malam Jumaat makbul doa, tak ada terhijab, makna tak ditolak. Malam besok pula Jumaat, malam Sabtu, 2 malam berturut-turut kita dapat baru ni. Mudah-mudahanlah doa tak ditolak. Yang keempat, walailatul Aidul Fitri, ini lambat lagi, raya besok. Dan yang kelima lagi lambat, walailatul Aidul Adha, malam hari raya puasa dan malam hari raya haji. 5 malam doa tak ditolak, selain daripada malam-malam yang lain lah, ataupun pada waktu-waktu yang lain. Hadis ini dikatakan riwayat Ibnu Asakir, dan kalau sekiranya disandarkan kepada Imam Syafi'i, maka ia adalah benar. Makna sekurang-kurangnya kita dah ada sandarannya pada Imam Syafi'i menyebut 5 malam doa tak ditolak tadi. InsyaAllah mudah-mudahan kita amalkan, dengan amalan doa. Baik tuan sekalian, nyambung pengajian kitab Al-Huda An-Nabawi fi Qalbi, iaitu petunjuk Nabawi bagi hati, muka surat 29 yang di kitab
boleh rujuk muka surat 29. Poin yang kelima, di bawahnya ada beberapa huraian yang kita nak habiskan insya-Allah. Iaitu yang kedua. Pertama tu kita dah pecahannya tidak sabar. Di atasnya apa dia yang dikaitkan dengan tidak sabar ni? Kejayaan dalam ujian menghadapi musibah hanya dengan bersabar dan rela redha menerimanya ataupun dengan syukur. Jadi tuan kitab buat pecahan. Di antaranya ada golongan yang bila mana menghadapi musibah, ni musibah yang disebut ujian musibah, mereka tidak sabar. Kita dah huraikan ya, berkait dengan ada golongan yang tidak sabar bila menerima suatu ujian musibah. Yang kedua, golongan yang baik. Golongan yang baik iaitu golongan yang bersabar dengan ujian musibah. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersabar bersama dengan orang-orang yang bersabar. Allah bersama dengan orang yang sabar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Berpesan-pesan dengan kebenaran dan juga kesabaran. Banyak dalam Quran ayat sabar. Dan golongan yang bersabar ini kata tuan kitab, iaitu orang yang menghadapi musibah dengan cara yang dibenarkan oleh syarak sahaja. Apa bendanya? Apa caranya? Ia bersabar dan tidak mengambil jalan-jalan yang tidak diizinkan oleh syarak, sekalipun ia lebih mudah dan lebih cepat dan disukai oleh nafsunya. Ni banyaklah contoh. Ya, orang yang sabar ni dia tak ambil jalan yang mudah. Dia tahu nak mencapai kejayaan ni bukan senang. Liku-liku, mehnah, tribulasi, dugaan memang kuat, bukan senang. Yang budak pelajar tahfiz di Mahat Tahfiz saya, 30 juzuk Al-Quran ingat senang kena hafal. Hari-hari bagi motivasi tuan, supaya pelajar-pelajar ni mereka tak putus asa. Bukan senang bila balik rumah udah rindu adik-adik, mak ayah tu rindu dah dengan adik-adik, menangis adik-adik, udah tak bagi abang balik, abang rindu, janganlah balik abang. Tak beruntun kita. Bukan kata anak, mak pun tengok tak lalu menangis yo. Tengok Allah kesian, tengok adik sampai bengkak biji mata tuan. Kenapa tak bagi abangnya balik? Tak puas. Dah biasa lama dengan adik-adik, dengan mak ayah tu satu, dengan adik-adik tu. Kalaulah mak ayah tadi tak sabar, maknanya sabar tak apalah, korban sekejap. Ada yang setengah anak-anak daripada kecil lagi, umur berapa tahun, umur 7 tahun tak lekat dengan mak bapak. 7 tahun dah hantar sekolah pondok dah. Dah hantar sekolah pondok, memondok seawal usia 7 tahun tadilah darjah 1. Makna dia tak tengok adik-adik dia sangat, mak bapak pun tak jumpa. Ini cukup besar pengorbanan. Allahu Akbar ya. Kalau nak kira memanglah 7 tahun tengah seronok main dengan anak-anak. Kita pun dengan cucu seminggu tak datang, demam cikungunya kita tuan. Kita yang jadi datuk ni, ini bukan datuk ya, anugerah ni, ini datuk anugerah Allah lah. Kita cucu tak datang seminggu cukup dah. Ni KPKP ni, Allah ngurut dada kita. Mana cucu aku ni, mana si Leman aja panggil, mana si PE ni, lama dah tak datang, 3 bulan dah. Allah, demam kita, batuk kita, tekak kerin kita dia buatnya ya, kejap kang dah nak demam, rindukan cucu. Ni pula mak bapak dengan anak, bayangkan daripada umur 7 tahun tak jumpa, kalau jumpa pun berapa lama masa dengan anak-anak dia. Ini pengorbanan yang hebat. Jadi sabarnya tak apalah, kita pun buat keputusan biarlah anak tu berpisah dengan kita, tapi bukan pisah selama-lamanya, pisah mencari ilmu. Ini yang sebenar. Ibnu Battutah, pengembara Islam, pengembara Muslim, tuan-tuan baca kisah, dijual buku pengembara
Muslim yang bernama Ibnu Battuta. Lebih kurang 50 negara yang dia jelajah, 50 negara yang dia pergi, tuan-tuan. Berapa puluh tahun dia ambil masa? Lebih kurang 30 tahun dia mengembara. Tak jumpa mak ayah ni, tuan-tuan, lama. Mengembara satu negara. Cuma tanah Melayu ni tak sempat. Dia pergi dekat sebelah Indonesia, Singapura, dia pergi singgah sebentar. Pengembara Ibnu Battuta. Bayangkan 30 tahun dia meninggalkan keluarga dia. Demi kerana apa? Tadi dia berjumpa dengan ulama', dia mengaji, dia belajar dengan ulama'. Dia round satu dunia, bukan main-main, bukan melancong. Dia mengambil banyak pengajaran dan belajar dengan tok-tok guru, dengan ulama'-ulama', masuk di Nusantara ini, ya, dan juga negara-negara Arab yang lain. Ini antaranya. Kalau kita kata resam seorang pelajar, begitulah. Anak kita yang kita hantar ke Mesir, ada 10 tahun mengaji di Mesir, balik kadang 3 tahun sekali, tuan-tuan. Ada yang macam tu, berpisah dengan mak bapak. Dulu kalau katakanlah tadi zaman Ibnu Battuta, mana ada WhatsApp, mana ada video call, orang panggil VC sekarang, ya, tak ada Facebook, IG, Twitter, tak ada apa, tak ada. Pisah tu kira pisah habis. Tak tahulah anak aku ni jadi orang ke tak jadi orang, kita tak tahu dah, sebab tak ada alat telekomunikasi. Hari ini walaupun 10 tahun di Mesir, boleh kita video call, boleh WhatsApp, kemudian boleh telefon dan sebagainya. Senanglah, mudahlah sikit, ya, hilanglah rindu dan seumpamanya nak tanya khabar. Jadi begitu, resamnya begitu, pisah. Ini sabar yang baik, ertinya yang diizinkan oleh syarak. Ada orang yang ditimpa musibah, mereka itu tidak sabar, ada yang bertindak bunuh diri. Ini bukan syarak, ini tak syar'i. Tapi kalau dia sabar, dia tak putus asa, walaupun gagal, dia repeat balik. Ingat, mungkin semester 2 yang akan datang, dia lebih berusaha untuk mengecapi kejayaan dalam peperiksaan umpama. Ini yang bagus, dia sabar, dia menerima tadi dengan redha, rela dia. Ini orang Islam, ya, sebab bila mana dia bersabar itu, Allah nak angkat darjat, beri pahala, dan Nabi kata nak menghapuskan dosa. Sabar yang syar'i, bukan yang diikut nafsu. Nafsu memang kalau boleh dia tak sabar, sebab itu berlaku zina. Kita pun terkejut, ya, ada berapa universiti, ada sahabat hantar tadi, ya, universiti yang disebut pelajar-pelajarnya terlibat dengan sugar baby. Kita dengar dulu sugar daddy, yang ni baby, ya. Ada di sini disebut berapa universiti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini universiti top 10 universities in Malaysia. Sugar baby university in Malaysia. Baik, di antara universiti yang top 10, yang pertama Sunway University, ini di PJ. Kemudian INTI International University, kemudian Talis University, ini hebat-hebat ni. Kemudian TAR University College, kemudian University of Malaya, Universiti Malaya di Lembah Pantai. Kemudian seterusnya Monash University, Lim Kok Wing University pun terlibat. University of Nottingham, bukan Nottingham di England, Nottingham tu dekat Sepang, tuan-tuan, dekat Beranang, satu University of Nottingham. Dan Multimedia University MMU. Dan yang di bawah sekali, yang ke-10 adalah University Teknologi Mara UiTM. Tuan, takut kita, tuan-tuan. Sugar baby ni apa benda? Allah, bunyi pun sugar baby ni lebih kurang sugar daddy. Daddy lelaki, baby ni perempuan. Apa hal, Ustaz? Mereka ni terlibat dengan kancah pelacuran yang kluster ni muda-muda ni, hak duduk di universiti ni, yang tak habis mengaji ni, yang kita takut, tuan. Baik, average age, umur sugar daddy yang ambil mereka ni untuk dilanggan sebagai pelacur kelas atasan, yang pelajar-pelajar ni umur 35 years old, 35 tahun. 35 tahun ni kira yang banyak duit.
Sekali langgan mungkin tak kurang 500 atau 1000. Di Indonesia pun dah banyak. Sugar baby ni Indonesia biasa tuan. Artis biasa, pelajar-pelajar biasa. Sebab ialah pelajar-pelajar bukannya murah masuk universiti yang swasta ni. Ini private universiti ni, kecuali Universiti Malaya dan UiTM. Yang lain ni, ini universiti yang berbayar. Tengok kawan pakai handphone iPhone Pro Max, iPhone 11 dah keluar 12. Takkan tengok je kawan cerita baguslah Pro Max belah ni, dia punya kamera dia 3 terang. Kawan pun cerita macam-macam, kita senang nak study. Duit tak ada yo, kata orang Kuala, haram. Duit tak ada tak pandang. Yang mampu beli itulah yang jenis 3310 tu, 3310 kan, kod yang tu jenis tekan ting 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 tu. Kawan duk wah tengok, mana ada duit dia, jom tu nampak, tapi jangan cerita orang. Ya, aku khabar Mika je, Mika gini-gini, aku ada jalan, Mika buat gini, orang tak tahu. Pandai-pandai kita ada kondo, kita ada tempat yang tersembunyi, orang tak tahu. Ya, apa dia? Tapi kena gadai lah sikit body. Tuan, kena gadai body. Mula fikir juga tepuk dahi, nak ke tidak. Tapi kalau aku tak ada duit sekarang nak beli handphone, makan pula jenis yang western sekarang ni tuan-tuan. Oh, bukan murah. Jenis makanan macam-macam ni, kita pun dengar pun kan, nasi minyak tu boleh tahan lagi. Ni bukan jenis makan macam ni. Tuan, yang T-Life tu pun berapa ringgit tu? Allah. Yang disebut Starbucks punya, minum jenis kelas punya tuan-tuan. Jenis orang yang ada duit. Sekali minum di Starbucks tu kurang-kurang pun 10-15 ringgit. Ada yang 25 ringgit secawan. Bila anak-anak tadi dia bercampur dengan orang-orang yang atasan, dia teringin. Duit tak ada. Kawan kata jom ikut aku, gini-gini. Okey, tengok dapat malam pertama. Tuan-tuan, sugar daddy bagi berapa? 1,500 tuan-tuan. Tu sekali hadap. Besok sekali lagi 3,000. Besok, lusa, sebulan tak usah banyak lah, 10 kali dapat sugar daddy tuan-tuan. 1,000 kali 10, 1,000 kali 10, 10,000. Elok dia mau belajar. Apa hidak? Tak nampak balik nyerongin yuk. Balik beli lagi macam-macam dekat mak ayah. Mak nak makan apa? Ayah nak makan apa? Bukan kita tanya anak, anak tanya kita. Nak dibelinya macam-macam. Kita pun terkejut. Mana dapat duit Along? Jangan tanya mak, ini Along buat part time Roger. Ini Along buat part time business. Apa Roger? Alah, kedai salon. Ya Allah tuan-tuan, aja geli bulu ketiak tengok. Dia kata kerja di kedai salon part time 10,000 sebulan. Mungkin bangkali lebih lagi. Tengoklah. Jenis yang sugar daddy datuk-datuk takkan nak bagi 1,000 tuan-tuan. Kurang-kurang pun 3,000 jalan. Tengok jam. Tuan-tuan, tengok handbag. Anak belajar dah pakai beg LV. Anak belajar lagi dah pakai Prada bag. Anak belajar lagi handphone Pro Max belah tuan-tuan. Tak pening kita. Tapi mak bapak jenis tak ambil tahu sangat, tak heran. Okeylah. Kan? Baguslah anak aku ni. Roger dia sambil belajar, sambil roger dia. Banyak dia duit. Simpanlah Long. Esok bolehlah belanja mak dengan ayah pergi haji. Ya Allah, pergi haji tuan-tuan. Ini yang kita takut ni. Ya. Ni antaranya. Kemudian dia kata sugar baby ni umur average age of a sugar baby. Umur sugar baby antara 23 years old. Lemun tuan-tuan, lemun. Bukan kata sugar daddy yang 35 ni yang ngetar tengok. Kita umur 60 pun ngetar. Bayangkan 23 tahun, sweet 23 tuan-tuan. Ya Allah, bibir merah yo. Ya Allah. Kita nengok agak-agak macam mana? Tak ngetar bibir, bukan lagi ngetar, ngetap bibir. 23. Baik. Average income of a sugar daddy. Berapa income tuan-tuan yang sugar daddy ni? Ini yang kata elit ni 150,000. Yang kata 150,000 ni income depa bukannya setahun.
Sebulan mereka punya income boleh cecah 150,000. Kemudian income average allowance of a sugar baby, mereka boleh dapat average ni, kalau kata sebulan paling lekeh ni 2,500 tuan-tuan, paling lekeh. Sebab tu tak heran tuan-tuan, ada cikgu yang bagi tahu saya, Ustaz, sekolah ini nak ceritanya di mana tuan-tuan, ini sekolah primary school bukan secondary school. Cikgu ni cikgu disiplin. Apa tawaran daripada budak sekolah perempuan, sekolah rendah, darjah 5, darjah 6? Cikgu nak pegang saya, pegang je, pegang tangan saya, cikgu bayar RM5. Cikgu bayar RM5. Cikgu nak pegang pipi saya, naik sikit, cikgu bagi RM10. RM10. Cikgu nak pegang tik saya, bahasa mudah, tik. Cikgu nak pegang tik saya, bayar RM50. Tuan-tuan, jangan kata tak ada hari ni. Budak sekolah rendah udah pandai tu, kalau disebut tadi universiti tadi tu, saya kata pegang sana pegang sini, ram sekali. Tuan-tuan, paling kurang depa punya pendapatan, nampak bukan sikit pendapatan. Dan yang sedih, tengok lagi di antara di mana berdasarkan laporan terdapat 12,705 pelajar di IPT terlibat jadi perempuan simpanan atau lebih dikenali sebagai sugar baby. Ini mengejutkan. Laporan ni baru lagi tuan-tuan, boleh cari dalam internet tuan-tuan, macam-macam. Sinar harian ada, berita harian ada online, kemudian Malaysia Kini dan sebagainya. Ini yang disebut, ini yang kita risau. Sebab itu kita mengharapkan pemimpin-pemimpin kita segeralah ambil tindakan. Takut parah tuan-tuan, anak-anak kita ni khususnya wanita dah tak ada dara. Bila dah terlibat dengan zina ni tuan-tuan, dia jadi ketagih, dia jadi addicted ni tuan-tuan, dia tak peduli besok. Aku tak kahwin pun tak apa, sebab aku dah puas. Buat apa aku nak kahwin? Duit aku ada. Setakat benda tu aku dah rasa dah banyak orang dah macam-macam jenis. Laki A, laki B, laki C. Tuan-tuan, tak takut kita tuan-tuan. Ni yang Nabi kata, lam tazharil fahishah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihimut ta'un wal auja'. Tidak nampak perkara maksiat zina itu melainkan dilakukan oleh kebanyakan orang secara terang-terang. Dulu pelacur selalu orang sebut lorong Haji Taib, kesian Haji Taib tak ada kena-mengena pun. Tapi lorong Haji Taib juga yang busuk di Kuala Lumpur tu tuan-tuan, dekat Jalan Tunku Abdul Rahman. Itu ramai pelacur yang LGBT dan sebagainya, pondan. Sekarang ni bukan lorong Haji Taib dia, serata negara tuan-tuan, nampak, khususnya di ibu negara ni yang berlakunya zina. Nabi kata illa fasyafihimut ta'un wal auja'. Nantikan, Nabi kata nantikan, apa dia? Akan bertebaranlah penyakit-penyakit yang tak pernah menimpa pada umat-umat yang terdahulu, dan penyakit yang pelik-pelik, penyakit yang dahsyat menimpa. Kita tak tahu, wallahu alam, adakah COVID-19 ini pun antara sebabnya berlaku penzinaan yang cukup ramai hari ini, khususnya anak orang-orang Melayu Islam. Ni yang kita kena tengok juga. Kajian-kajian WHO, WHO dan sebagainya, ya kita nak ambil. Tapi yang ni kita takut ni, sebab kita nampak kes tak turun-turun, bahkan naik daripada 2 jadi 3 angka, 3 jadi 4 angka. 4 angka bukan 1,000, 3,000, nak turun 2,000 pun jenuh. Sekarang tuan-tuan, nak turun jadi 2,000 pun payah. Tak usah impi 1,000, nak impi 2 angka lagi lah, tak tahulah berapa bulan lagi. Bila menung balik, adakah sebab di antaranya maksiat zina ni yang telah dikeluarkan ni bukan main-main tuan-tuan. Ini yang mendedahkan ni orang yang ada authority tuan-tuan. Cerita sugar baby, pelacuran kelas atasan lah, budak-budak pelajar umur sekitar 23 tahun, 22 tahun yang berada di universiti. Kita hantar anak kita, suruh dia mengaji, ya. Kalau nak jadi doktor lah, nak jadi engineer, mechanical dan seumpama, ya, nak jadi lawyer. Tapi kamu janganlah sampai peringkat akhirnya mencemarkan. Nampak, ni maruah ni bukan pada diri, maruah Islam.
Yang sugar daddy pun orang Islam, yang sugar baby pun orang Islam. Tak maaflah tuan-tuan, malam ni kena sebut supaya mak bapak, parents lebih berhati-hati dengan anak. Macam mana ustaz kita nak detect, macam mana kita nak kesan anak ni terlibat dengan sugar baby? Kita pun tak tahulah tuan-tuan nak sebut macam mana. Tapi kita boleh tengok jugalah, sebab dia ada duit banyak, balik tengok handphone lain, bulan depan balik handphone lain, contohlah. Kemudian handbag pun mahal-mahal, mana dapat Along duit? Lepas tu dia kata, mak bulan ni mak tak payah bagi duit ke Along, Along ada duit dah. Bukan takat bulan ni mak, 3 tahun pelajaran Along di universiti ni, tak apa mak, Along boleh survive, Along ada duit, orang ni gini-gini, mungkin ada orang bagi dan sebagainya. Yang ni kita boleh kesan tuan-tuan. Daripada tak ada duit, tiba-tiba dia mewah hidup, mungkin kita kena dekat dengan dia, tanya sebenar-benar. Kalau terlibat tuan-tuan, kita risau. Di antara mereka lah, di antara penyebab COVID-19 belum lagi reda, bahkan semakin naik kes yang positif. Baik, kemudian kata tuan kitab di bawah ini, maka sesiapa yang diuji Allah dengan kefakiran, lantas ia berusaha dan bekerja melalui jalan yang halal tanpa melibatkan diri dengan perkara yang haram, ini orang yang Allah uji, fakir. Tapi dia tak terlibat dengan kerja mencuri, tak terlibat dengan kerja merompak. Walaupun kalau kita lihat bagaimana hudud yang kalau dilaksanakan mencuri syariqah, Nabi kata, "Lau anna Fatimah saraqat laqata'tu yadaha." Kalau anak aku Fatimah yang mencuri, aku yang akan potong tangan anak aku. Hudud syariqah. Hirabah merompak, syariqah ni mencuri. Merompak hukum dia lebih kuat, lebih dahsyat lagi, lebih berat lagi. Kalau sekiranya orang yang dirompak itu mangsa yang dirompak, dia dapat beg tangan, handbag, dia dapat gelang tangan, dia dapat barang mas, duit, dan mangsa yang dirompak tadi mati, walaupun dalam keadaan tak sengaja, ragut, kemudian jatuh motor, mati mangsa yang dirompak. Hirabah ni tuan-tuan, yang dirompak tadi, hukum dia dihukum bunuh dan disalib, lebih berat lagi yang merompak. Syariqah ni dia mencuri, mula dengan potong tangan jari sikit, kemudian kaki pula, dia ada dia punya bahagian-bahagian, bukan potong terus satu tangan, tak ada, tak. Dia ada kesalahan kedua, kesalahan ketiga. Jadi bila disebut as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Pencuri baik lelaki perempuan, hukum dia potong tangan. Itulah yang seadil-adilnya, sebaik-baik balasan bagi orang yang mencuri tadi. Maka orang yang mencuri dia kena sariqah. Hukumnya mencuri tadi potong tangan, faqta'u aydiyahuma. Apabila yang mencuri tadi fakir miskin, ni yang disebut dia dah tak ada duit dah, terpaksa mencuri. Dia pergi kedai mencuri beras dan dapat tangkap, didakwa. Tengok-tengok, oh dia mencuri sebab tak ada sumber makanan. Kalau dia tak makan mungkin boleh mudaratkan pada diri dan keluarga anak-anak. Maka akhirnya hakim syariah memutuskan idra'ul hudud bisyubhah. Dia digugurkan daripada hukum hudud. Kenapa? Ada sebab ni yang katakan kesamaran. Curi itu kerana dia miskin. Walaupun perbuatan mencuri itu berdosa, tapi sebab dia miskin, hudud tak boleh dikenakan terhadap diri dia. Bukan senang nak menentukan hukuman potong tangan mencuri ni. Tengok pula sebab, oh kerana miskin. Tapi bila disebutkan tadi fakir miskin ini, dia sabar ujian ni, dia tak curi beras di kedai, tapi dia berdoa kepada Allah, solat hajat dia, munajat dia, minta mungkin kot besok lusa adalah penyumbang-penyumbang yang nak melorongkan jiwa mereka, ataupun Allah melorongkan jiwa hati mereka untuk memberi sumbangan beras kepada diri aku ni. Tak lama besok petang orang ketuk pintu bagi salam, udah dapat 2 kampit beras. Contoh, dia sabar dengan munajat kepada Allah. Ini beza.
Fakir miskin yang ada iman yang kuat berbanding dengan fakir miskin yang lemah iman. Ada yang lemah iman, dia mencuri orang punya. Macam kita lah tengok penagih-penagih dadah kan, hilang barang ni selalunya tuan-tuan, ramai penagih-penagih dadah. Sampai polis pun kadang tak boleh nak buat apa, hantar ke balai, boleh tahan 10 hari. 10 hari tahan, takkan biar je tak makan. Kurang-kurang pun nasi kandar, tuan-tuan. Kurang-kurang penagih dadah mentega darah kuat, tuan-tuan. Nampak je penagih dadah tu, oi makan kuat, jangan main. Nak Milo, nak teh tarik jenuh boleh. Udah 10 hari melayan demo, bukan sikitnya, ramai. Nak dekat 50 orang. Lalu tuan-tuan polis bagi, udah tak terbagi, lepas balik. Udah lepas balik, ngewa demo. Ngelewa demo ni tuan-tuan, mula mencari barang. Ni tempat saya di kampung Seri Kinta, sampai tempat mandi mayat pun dia berkebah, tak gila baba tuan-tuan. Ini nak cerita. Penagih dadah ni apa takut? Dia tak takut, dah lalok macam tu tuan-tuan, dah tak ada benda, seboleh-boleh dia pun dapat apa sahaja boleh jual-jual. Bayangkan tu tempat mandi mayat, macam mana dia angkut tengah malam? Kita kata mayat hidup ke apa ke? Ini nak cerita ni. Dia angkutnya besi aluminium mandi mayat kan laku, habis dijual. Ni cerita puak-puak ni yang kata mak gian macam-macam lah, yang kaki lalok kan, kaki pening, ini orang sebut. Dia boleh cari apa benda yang boleh jual. Orang buat construction, pembinaan bangunan rumah dan sebagainya, besi tu hilang habis, nak dekat 50 besi tuan-tuan. Sapu-sapu puak-puak ni, al-bantayun wal sapuyun wal balunun. Depa sapu balun. Adakah depa tahu reti hukum haram, halal, haram dah pada waktu itu? Dah tak fikir dah. Haram ke halal ke aku tak peduli. Yang penting aku nak ni benda ni boleh jual, aku boleh dapat duit. Dadah bukannya murah, ganja bukannya murah. Hak jenis metafetamin, macam-macam syabu tuan-tuan, mahal. Tu yang tokeh-tokeh dadah, pengedar dadah tuan-tuan, kaya raya. Bila polis rampas tuan-tuan, bukan sikit. Ni berapa harga, puluh juta punya nilai. Ni berapa harga, berjuta-juta punya nilai. Tokeh dia tuan-tuan, seronok. Hak yang kita teruk penagih ni, Melayu bangsa kita. Ini orang yang macam ni tuan-tuan, mereka tak ada pertimbangan halal dan haram, tak ada pergantungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harap-harapkan tak adalah di Kuala Kangsar ni jenis orang yang macam ni. Dan ujian tuan-tuan tadi kepada fakir miskin, ya, mereka tidak mengambil jalan yang batil, tetapi mereka tetap mengambil jalan yang halal. Ini sabar, fakir miskin yang sabar, yang bagus. Begitu juga dengan suatu bangsa yang diuji Allah dengan musuh menguasai tanah airnya, lalu ia menyusun barisan, mengadakan persiapan sekadar mampu, sama ada daripada segi spiritual maupun material. Kemudian ia berjuang menentang musuh di bawah bendera Islam dan berjaya mengembalikan tanah airnya dengan jihad, dengan tidak mengembalikan sebahagiannya dan membiarkan sebahagian yang lain berada di bawah kuasa musuh dengan kehinaan. Tuan kita masuk juga bab kenegaraan. Tuan-tuan, kenegaraan. Kita ada dua, satu khilafah, satu khalifah. Khilafah negara Islam, khalifah pemimpin negara Islam. Dua-dua perlu ada. Khilafah maknanya sebuah negara Islam, bumi Islam. Yang kedua, khalifah pemimpin di bumi negara Islam. Bila mana tuan kitab kata, bila Allah uji umpama tadi, ya, dengan berbagai-bagai penjajahan, penaklukan, adakah kita sebagai penduduk local citizen yang kita sedang diuji, negara bangsa kita umpamanya, adakah kita terus membiarkan penjajah-penjajah menguasai? Tidak. Maka disebut oleh tuan kita menyusun barisan, mengadakan persiapan yang semampu, maknanya sediakan anggota tentera-tentera yang hebat. Baru ni keluar di antara 5 negara yang hebat dari sudut ketenteraan. Pertama USA. Tu kita tak boleh nafikan lah. USA dari sudut ketenteraan, negara mereka yang paling hebat. Berapa ribu mereka punya kapal perang,
kat 3,000 kapal perang mereka. Yang macam-macam lah jenis kapal laut lain, itu kapal udara, jet-jet pejuang mereka. Yang kereta kebal lain, beratus ribu tuan-tuan. Yang kedua negara mana? China. Saingan kuat kepada Amerika tuan-tuan, pertahanan adalah negara China. Kemudian turun pula negara apa? Negara Rusia. Kemudian turun lagi, sampailah yang kelimanya adalah negara Jepun, yang terkuat tuan-tuan, di antara 5 buah negara yang terkuat ketenteraan dan pertahanan dunia. Malaysia jangan tanya, bukan kata tak kuat, tapi kedudukan tak ada dalam top 5 tadi tuan-tuan. Nak ceritanya, negara Islam tuan-tuan perlu kuat dari sudut ketenteraan. Maknanya sabar kita bila penjajah menjajah perlu diatur. Kerana itu dari sudut spiritual, ulama-ulama yang mempertahankan negara kita jangan dilupai. Syekh Abdullah Fahim yang banyak membantu dalam kemerdekaan negara kita. Syekh Abdullah Fahim, tok kepada Pak Lah Badawi. Kemudian jangan kita lupa peranan, begitu juga namanya Daud pula dah, Mat Kilau, Daud Kilau pula, Mat Kilau umpamanya. Kemudian siapa lagi? Tok Janggut umpamanya. Kemudian Haji Abdul Rahman Limbung. Kalau di Pasir Salak kita tak lupa yang berhadapan dengan JWW Bush, Datuk Maharaja Lela umpamanya. Tok Bahaman, macam-macam lagi nama. Mereka ini dari sudut spiritual, nampak doanya mereka, munajatnya kepada Allah agar Allah beri kemerdekaan kepada negara kita. Tentera begitu juga, macam-macam, Lieutenant Adnan dan seumpama dengannya, termasuk peristiwa Bukit Kepong hadap dengan komunis yang berlaku pada waktu tersebut. Bila mana dikatakan sabar, artinya kita menyediakan barisan ketenteraan dan berbagai-bagai strategi sebagaimana peristiwa yang berlaku, iaitu peristiwa Perang Ahzab. Perang Ahzab di mana musuh datang daripada Mekah 10,000. Yang Islam tuan-tuan tak ramai, 1/3 je kekuatan, lebih kurang 3,000. Tapi strategi perang yang Nabi aturkan, idea daripada siapa dia? Salman Al-Farisi, mengorek longkang ataupun parit, longkang kecil, parit Khandak disebut. Salman ni orang Farisi ni apa dia? Orang Parsi. Kalau Parsi Iran lah kalau hari ni. Nak sebutnya bukan orang Arab, tapi bagus dia kata dulu di negara dia strategi perang korek parit supaya musuh tak dapat menerjah. Maka kesimpulannya berjaya peperangan Ahzab, dikalahkan oleh tentera Islam. Maknanya tuan-tuan, bila mana kita bersabar dengan negara kita yang dijajah, bukan diam macam tu dak. Hendaklah kita lawan musuh, dan kita ada istilah jihad. Kalau sekiranya mati, maka mati kita sebagai syuhada, yang disebut dalam perang Uhud dan seumpama dengannya. InsyaAllah yang ada sikit nanti kita akan sambung pada kuliah bulan depan. SOP kita sampai insya. Wallahu alam. Sekadar itu, mudah-mudahan ada manfaat. Ada tabung nak masuk pintu ke masjid ni tuan-tuan, tabung Mahat Tahfiz Al-Kharijah. Siapa yang nak menginfak, yang nak wakaf, yang nak bantu untuk Mahat Tahfiz saya, bolehlah sumbangan untuk apa dia, membayar bil utility, membayar gaji cikgu-cikgu Al-Quran, cikgu tahfiz, guru-guru tahfiz, dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati bila mana kita memperbanyakkan sedekah di bulan Rejab, yang mana mungkin insya-Allah kalau kita sampai di bulan Ramadan itu lagi hebat. Jadi siapa yang nak menyumbang, ada tabung yang saya sediakan nak keluar nanti dekat pintu tu, tabung Mahat Tahfiz Al-Kharijah. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.